Hai, Assalamualaikum semua. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror. Terima kasih kerana masih setia menonton rancangan Mistik Horror untuk stesen anda mendengar kisah-kisah seram. Pada malam ini, saya ada satu kisah yang saya nak kongsikan kepada anda. Jadi, saya harap anda semua enjoy lah the story. Dan saya nak minta maaf kalau sepanjang saya berada di YouTube ni mungkin cara penyampaian saya tidak memuaskan hati anda. Saya betul-betul minta maaf. Tapi Alhamdulillah saya cuba juga untuk berusaha untuk memperbaiki cara penyampaian cerita saya. Okay? Jadi saya nak minta lah kerjasama anda supaya kepada siapa-siapa yang masih belum subscribe channel saya, silalah like, share dan subscribe channel saya untuk anda dapat notification untuk next content. Jadi adakah anda dah bersedia untuk meneroka alam seram dan juga misteri? Jadi jom. Awal-awal pemindahan tu memang nampak pokok-pokok hutan durian, langsat dan macam-macam lagi lah, semak samung semualah. Tapi semuanya telah ditebang dan kerja-kerja tanah dibuat untuk meratakan tanah. Oops, ni bukan pembinaan perumahan ya, yang scam tu ya, tapi ni memang projek pembinaan real under kerajaan negeri. Aku mula bekerja lambat sikit dalam projek ni. Projek ni start pertengahan tahun 2014. Aku masuk awal tahun 2015. Itu pun progres kerja dah pun capai 20%. Macam tu lah kiranya kerja-kerja tanah dah dilakukan. Cuma aku perhatikan je lah, masa mula-mula masuk tu ada satu tempat tu dekat ujung sepadan projek kami ni. Kira-kira dalam 100 meter lah daripada bangunan utama yang sedang dibina tu. Ada sebatang pokok. Pokok ni besar, tak ditebang, tapi ada bekas kena potong sikit. Jadi aku pun tak ambil tahulah sangat dekat situ sebab sibuk sikit kerja mengarah bangla dan juga memastikan pekerja bekerja dengan selamat dekat site. Seperti hari-hari yang biasanya, aku bawa lah motosikal aku ni ronda-ronda dalam site tu. Sedang leka duk melayan tengah panas tu, tiba-tiba minum Zafri ajak aku minum ketika lunch hour, jam 12 tengah hari. Zafri ni, dia ni engineer dekat site. Dan maklumlah, kerja bawah panas terik ni, masa inspection letih sikit. Jom, aku membalas sambil membawa motor aku ke kantin berhampiran dengan workers camp. Dekat situ ada beberapa lah orang Bangla dan Nepal sedang minum juga. Kelihatan Mr. Chong, iaitu kita orang punya manager, nak ular je. Mr. Chong menganjing kami sambil menunjuk jam yang dah rosak. Tak bergerak jam dia. Jadi kami pun cakap lah, dah waktu lunch hour, dah pukul 12.10 dah pun. Mr. Chong hanya tergelak sambil minum 100 plus dia tu. Sambil minum tu, aku duk terfikir sesuatu mengenai pokok tersebut. Dah kenapa tak tebang pokok tu? Rasanya kalau ikut drawing akan ada satu bangunan yang akan dibina berdekatan dekat situ. Apa hal lah pokok sana tu kan kita tak tebang Aku mulakan pertanyaan kepada si Zafri ni. Soalan aku turut didengari oleh Mr. Chong, tapi dia hanya mendiamkan diri saja. Itu pokok ada hantu lah, jawab Mr. Chong ringkas. Jadi aku pun
terkejut. Biar betul. Aku pun tak tanya lagi. Tapi aku dah lah nak buat overtime malam ni. Mau ditanya lagi, Kang ada betul-betul hantu? Naya pula. Akif, lu overtime malam ni, you jangan pergi itu dekat kawasan lah. Ikut saja Napi. Jelas Mr. Chong yang turut mendengar perbualan kami. Tegas Napi tu ialah site supervisor kami. Umur dia dalam 50-an lah. Napi ni seorang yang dia tak banyak bercakap, tapi bila dia bercakap memang lantang dan kuat. Terutama ketika memberi arahan kepada pekerja yang tengah buat kerja sambil lewa tu. Sesudah minum, aku pun bungkuslah nasi dan juga balik ke setapak ataupun side office. Kelihatan ada Cik Jasmine pula sedang sibuk bergosip dengan kawan-kawan yang lain. Jadi aku pun apa lagi, sakatlah si Jasmine tu. Jasmine, tak makan ke cik adik manis? Aku dah mula menyakat. Bising aku, Akif. Kita orang tengah borak ni, cerita hantu, tengah baca kat ni blog seram jugalah. Balas si Jasmine tersebut dengan gaya yang lembut. Alah, tak payahlah susah-susah cari cerita hantu. Dalam site kita pun dah ada dah. Aku balas dengan spontan. Aku lantas tersedar. Apa yang aku cakap ni terkeluar daripada mulut aku sendiri pula tu. Macam tu je. Tak kenapa Jasmine dan kawan-kawan dia terdiam. Dan kebetulan Napi yang ada dekat situ, dia pun menyampuk. Kau jangan macam-macam, Akif, kata si Napi ni. Aku rasalah tu first time aku dengar dia bercakap hari ni dalam office. Bukan selalu tau nak dengar dia bercakap. Dia diam aja selalu, kecuali dalam jam menunjukkan pukul 6.30 petang. Hampir kesemua staff dekat site office dah pun balik, kecuali adalah beberapa orang yang akan buat overtime ataupun stay late lah. Adalah sikit kerja-kerja konkret yang akan dibuat. Jadi aku selaku site safety perlu ada untuk standby, just in case kalau ada apa-apa yang berlaku terhadap pekerja tersebut. Selesai je solat maghrib, dalam pukul jam 8 malam macam tu, aku terus bawa motor aku pergi ronda-ronda dalam site dengan bantuan lampu torchlight dan juga lampu motor dan juga lampu yang dipasang oleh kontraktor. Tak semena-mena aku terlihat pokok dekat ujung sana gelap. Memang tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tapi aku dah terfikir bukan-bukan, mesti korang ingat aku ada nampak kelibat kan? Oh, tidak. Tak nampak pun seperti malam-malam biasa. Aku cuma teringatlah peristiwa siang tadi yang aku terlepas cakap ada hantu dekat site ni. Bukan main lagi takut si Jasmine lepas dengar aku cakap tu. Dah lah meja dia menghadap bilik store yang gelap dan tak pernah digunakan sejak beberapa bulan. Duk berkunci je daripada luar dengan 2 mangga. Jadi dia ingat yang aku maksudkan pasal bilik store tu. Ada ke? Entahlah. Berbalik ke malam tu, balik macam biasa, ronda-ronda dalam site. Pergerakan lori konkret pula duk masuk, duk memecahkan suasana sepi. Kedengaran beberapa orang Bangla lah tengah duk menyemak-nyemak ataupun berkomunikasi lah ketika bekerja. Namun
tak semena-mena. Aku dapat merasakan seperti ada orang di belakang aku. Jadi aku pun berpaling dan melihat supervisor aku pula yang pendiam tu, Napi juga turut serta dalam aktiviti konkret. Ui, bang, terkejut aku. Aku pun memulakan bicara, namun hampir si Napi tu diam dan terus berpusing menghala ke arah pokok besar tersebut. Jadi aku ni duk tengok dia dalam samar-samar, dan yang aku perasan lah, baju dia lusuh macam dah seminggu tak basuh. Tapi bagi akulah itu standard lah kot dalam construction workers ni kan. Dia punya pakaian of course lah penuh kesan karat, peluh, tanah, selut dan lain-lain. Tiba-tiba, bos, ada orang injured. Seorang pekerja bangla menjerit dari atas bangunan. Jadi aku pun segeralah bergegas ke tempat tersebut yang hanya 10 meter saja daripada tempat aku meletakkan motor di atas tu. Seorang pekerja telah luka di bahagian kepalanya, tapi mukanya pucat. Luka tu mungkinlah sebab dia terhantuk dengan dinding. Tak nampak agaknya. Itulah aku dah pesan, suruh pakai helmet betul-betul, pasang lampu betul-betul, kasih cerah. Tak mau. Dan pada masa yang sama, kedengaran adalah beberapa pekerja Indonesia dan juga Bangla membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dah kenapa pula ni? Aku bertanya. Pantas sambil naik scaffolding tersebut, entahlah, katanya nampak benda terbang. Itu yang dia terkejut, balas kawan kepada pekerja tersebut. Dan pada masa yang sama, Napi turut sama berada dekat situ, tapi dia turun dari tingkat atas. Masa tu aku belum rasa pelik lagi lah apa-apa lagi. Just fokus untuk memberi first aid kit dengan berbekalkan kotak kecil yang aku bawa daripada box motor. Sesudahnya bagi first aid, aku pun pesanlah kepada kawan pekerja tersebut yang cedera tu lah untuk bawa pekerja tersebut ke klinik berdekatan yang tak jauh daripada site. Namun pekerja yang luka tersebut ataupun yang injured tersebut duk meracau-racau pula. Sudah, apakah halnya ni? Janganlah jadi time ni. Aku duk terfikir hantu daripada tadi. Napi pada waktu tu lah, dia juga kelihatan segera menelpon seseorang, dan aku pun bersama beberapa pekerja yang lain cuba untuk menerangkan kepada pekerja yang meracau tersebut sambil dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Satu suara yang kuat, entah daripada mana, bunyi tu datang daripada tempat kami bekerja. Nasib baiklah kami semua tak panik. Mungkin agaknya lah pekerja-pekerja ni dah biasa, dan aku ni pula follow je diorang. Lagipun kami ramai dekat situ, dan pekerja yang meracau tersebut diam seketika. Salah seorang pekerja ni bermulut celupa pula, cakap yang pekerja tadi tu kena sampuk hantu sambil berpaling ke arah pokok besar sana. Kemudian aku teringat yang Napi ada menuju ke pokok tu tadi.
Dah alang-alang Napi dekat sini, aku terus tanya je lah, Bang Napi, abang ada ke dekat pokok sana kan tadi? Sebelum aku naik atas sini tadi, aku pun bertanya kepada si Napi ni lah. Napi menafikannya. Dia cakap dia dari pukul 7.50 malam lagi dah berdiri dekat atas bangunan tu. Jadi aku dah mula pelik. Dan tak semena-mena, lampu semua terpadam. Yang aku nampak hanyalah lampu motor aku saja yang masih menyala dekat bawah. Sebab aku tak matikan enjin. Tapi aku pelik, dah kenapa si Napi ni ada dekat bawah tu? Bukan ke 2-3 saat tadi aku baru je bercakap dengan dia sambil-sambil duk buka phone dan onkan torchlight. Aku berpaling ke belakang. Okey, Napi ada, dia gelabah jugalah. Dia pun buka torchlight. Jadi aku pun tengok balik ke arah motor aku. Dah kosong, tak ada orang. Boleh pula macam tu. Sudah bulu roma aku dah naik dah. Dia punya perasaan tu masa tu, ya Allah, cuak bai. Jadi aku pun diam aja. Sementara tu Napi ni dia dah mula duk tanya kepada pekerja bangla tersebut. Kepala ni macam ketua lah. Kepala ni ketua lah. You orang ada kacau-kacau lah, atau main-main dekat pokok sana tak? Napi dah mula bertanya kepada pekerja tersebut dengan nada yang tegas. Saya tak pasti, tapi ini kawan saya baru bekerja. Jawab si ketua pekerja bangla tu lah. Napi diam dan duk fikir, mungkin ada sesuatu dah berlaku yang menyebabkan penunggu pokok tersebut marah. Dengan perlahan-lahan Napi berkata, last terjadi 4 bulan lepas. Masa ni projek mula-mula start, tapi Napi memberhentikan cakap dia. Jadi aku faham mungkin tempat dan masa tak sesuai untuk bercerita secara detail. Dan dia terus turun daripada bangunan tu. Entah ke manalah dia pergi. Sementara tu pekerja-pekerja tersebut dah tak meracau lagi dah, tapi masih lagi pucat. Dan aku terus stopkan kerja konkrit malam tu untuk nak bagi ruang ataupun bagi laluan lah kepada pekerja-pekerja tersebut berehat. Semuanya bergerak sekali setelah dibilang cukup bilangannya, tak ada yang hilang. Keesokan hari dia, waktu tengah hari ataupun lunch hour lah, lepas Mr. Chong balik daripada meeting dekat HQ, Mr. Chong memanggil aku untuk masuk bilik dia. Mungkin untuk bertanya kenapa stop work. Zafri pun turut sekali kena panggil Napi. Dia tak datang. Mr. Chong tak cakap banyak. Dia just tanya, Akif, tolong explain apa terjadi semalam. Wah, satu soalan yang simple tapi berjela-jela explanation dia. Ya, aku faham. Silap aku tak menelefon dia dulu semalam dan pagi tadi untuk explain apa yang berlaku. Aku just cakap, Mr. Chong, ada hantu lah semalam. Itu lah pekerja kita seorang dah kena rasuk. Aku belum habis lagi nak explain, tapi Mr. Chong serta-merta cakap, okay, never mind. Zafri di sebelah aku pula duk tepuk-tepuk bawah aku. Aku ingat kena marah. Itu je yang dia jawab.
Mr. Chong pun menegaskan projek harus diteruskan, tapi perlu berhati-hati dan jangan kacau itu tempat. Dan Mr. Chong cakap ada sedikit perubahan pada drawing dan tidak akan ada lagi bangunan yang akan dibina berdekatan dengan pokok besar tu. Jadi Mr. Chong pun bercerita yang pada awal pembukaan lah projek ni, tempat ni merupakan tempat perkuburan lama, kubur-kubur yang dah tak bernama, mungkin daripada era puluh-puluhan tahun dululah, zaman Jepun agaknya. Semasa kerja-kerja survey dijalankan, beberapa kubur lama beberapa kubur lama tersebut telah dipindahkan, namun ada satu kubur yang berdekatan dengan pokok besar tersebut tak dialihkan. Ada penunggu katanya, dan ada jugalah usaha untuk menebangkan pokok tersebut. Namun entahlah kenapa ketika sekerat jalan untuk nak motong pokok tu, mesin-mesin tiba-tiba semua rosak. Dan kerja-kerja yang dilakukan ataupun aktiviti tersebut seolah-olah ditimpa kecelakaan, seperti aksiden dekat depan jalan besar dan sebagainya. Setelah bercerita tentang sejarah tapak pembinaan tu, Mr. Chong menegaskan lagi sekali, jangan kacau itu tempat. Yap, betul tu. Benda tu terjadi semalam sebab pekerja yang meracau tu dia pergi buang hajat dekat pokok besar tu sebelum masuk ke bangunan semalam, berkenaan dengan napi. Okey, rupanya dia hanya cuti annual leave, dah apply sejak minggu lepas. Aku ingatkan dia demam seminggu. Namun sebelum aku keluar daripada bilik tu, Mr. Chong menegaskan lagi, sekali lagi, jangan kacau itu tempat. Dan lagi satu, jangan buka itu bilik store dekat meja Jasmine. Sudah, bilik store pula. Office kita orang ni satu aras je. So aku terus lah tengok keluar bilik manager sambil aku duk perhatikan ada seorang demi seorang kaki gosip cerita hantu yang berkerumun dekat meja Jasmine. Dalam gelak-gelak ketawa dia orang tu, tak semena-mena Jasmine memandang tajam dan tepat ke arah aku. Tamat. Okey, terima kasih kepada anda yang bercerita. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar kisah pada malam ini. Kisah kali ini dia tak seram tapi lebih kepada misteri dan pelik. Apa yang terjadi dekat pokok tersebut? Apa yang menyebabkan pekerja bangla tersebut meracau? Okey, dalam cerita tersebut diceritakan dia buang hajat dekat situ. Itulah dia bahaya dia kalau kita buat tapak pembinaan di atas kubur-kubur lama, dan especially ada pokok-pokok besar yang dah bertahan ratusan tahun. Pokok ini mungkin ada penunggu lah. Jadi kita ni nak buang air jangan sembarangan. Kita ada tandas, kecuali kalau ada emergency dah terpaksa nak kena buang kat tepi jalan, kenalah tahu adat-adat dia supaya tak terjadi macam pekerja bangla tersebut yang kena racau. Sebab apa? Dia pergi kencing dekat pokok besar tersebut. Rupa-rupanya tapak permintaan tersebut adalah tapak kubur lama, kubur daripada zaman penjajah ataupun era zaman Jepun lah. Jadi tak heranlah kalau tapak pembinaan yang penulis ni kerja keras dan seram. Tapi penulis ni dekat akhir cerita dia cakap Jasmine pandang dia dengan tajam dan stop kat situ je. Mungkin dia saja kot nak usik anda semua yang tengah baca ni. Okey, terima kasih kepada anda semua yang dah dengar kisah pada malam ini. Kalau tak seram saya minta maaf, tapi kisah ni tetap menarik sebab ada isi, ada pengajaran. Okey, terima kasih kepada anda yang dah dengar
cerita pada malam ini. Kepada yang masih belum like, share dan subscribe, silalah like, share dan subscribe. Jangan risau, subscribe itu free saja guys. Okay, jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.